Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, dalam 3 siri yang lalu kita telah membincangkan tentang 3 makhluk yang kecil yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Quran Karim, tapi sangatlah hebat, sangat menakjubkan, iaitu laba-laba, nyamuk dan semut. Sini yang keempat, untuk membongkar rahsia-rahsia keajaiban Al-Quran Karim, kita akan bercerita tentang satu pokok yang luar biasa. Ini gambar pokok. Maka, cuba kita teka, apakah pokok ini? Apa rahsia pokok ini? Dan apa yang anehnya? Ada banyak fakta yang menunjukkan pokok ni luar biasa. Tapi saya cuba kemukakan sekitar 10 fakta. Fakta pertama, ialah pokok ni usianya panjang. Tua. Iaitu umurnya menurut kajian pakar-pakar dari Jepun yang dengan menggunakan alat-alat canggih dan skill-skill tertentu, mereka membuat kesimpulan usia pokok ini dianggarkan 5,500 tahun. Nabi Adam pun 1,000 tahun je umur dia. Pokok ni lagi tua. Subhanallah, di manakah pokok ini sekarang berada? Iaitu di Palestin. Umur Nabi Ibrahim AS 195 tahun. Dari sebahagian pendapat. Dan ada yang mengatakan Nabi Ibrahim ni berada di sekitar zaman tahun 2300 lebih sebelum Masihi. Jadi kalau dari zaman Ibrahim sampai kini 2021 Masihi, maka artinya Nabi Ibrahim sudah pun zaman dia berlalu sekitar 4,500 tahun. Kalau kita tengok pokok ni 5,500 tahun, maknanya lagi tua daripada Nabi Ibrahim AS. Lagi kita tengok pokok di tempat lain pula. Yang ni umur dia 3,000 tahun. Di mana ni? Iaitu di Muhafazah Baitul Laham. Terletak di tempat kelahiran Nabi Isa AS, iaitu Baitul Laham. Ini di Jordan. Kalau tengok pokoknya, mungkin usia ribuan tahun juga. Dan kalau kita nak tengok keseluruhan pokok ni, inilah gambar dia. Dan inilah pokok yang dikatakan penuh dengan barakah. Di Spain atau Sepanyol, pokok ini ditanam dalam ladang yang sangat luas. Kalau kita di Malaysia ni, ladang sawit. Dan sebahagian orang kita minum minyak sawit. Tapi orang Spain dia tak minum minyak sawit. Dia minum minyak dari ladang ini. Pokok apa ni ladang ni? Ini dia pokok dia. Kalau kita tengok dari dekat, saya rasa ada antara kita yang dah kenal pokok apa dan buah apa itu. Kita tengok lagi dekat buah dia. Buah dia ada kadang-kadang berwarna ungu, coklat, warna hijau, warna hitam. Yang warna hitam ni biasanya sangat pahit. Cuba kita tengok gambar dari dekat. Rasanya ramai yang sudah mengenali bila tengok gambar ini. Iaitulah yang disebut oleh Allah SWT Az-Zaitun. Fakta kedua, dalam Al-Quran Allah sebut zaitun ni berapa kali? Sebanyak 7 kali. Maknanya hebat lagi zaitun pada kita. Kita tak usah ke 7 kali. Sekali pun tak ada sebut dalam Quran. Mana dia tempatnya dalam Quran yang kata 7 kali tu? Ini dia. Surah At-Tin, Surah Al-Mu'minun
dua ayat dalam surah Al-An'am dan surah An-Nahl, surah Abasa, serta surah An-Nur. Saya tidak membaca semua ayat ini. Anda carilah sendiri dalam Al-Quran, kerana kalau nak kupas di sini panjang jadi masanya. Fakta ketiga, pokok zaitun ini adalah pokok yang mula-mula tumbuh di dunia setelah Nabi Adam diturunkan ke dunia. Mana buktinya? Kita buka kitab tafsir Al-Qurtubi. Tafsir ini ada meriwayatkan daripada Ibn Abbas. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kata apa? Wa hiya awwalu syajaratin nabatat fid dunya. Inilah pokok yang mula-mula sekali tumbuh di dunia. Mana zaman Nabi Adam lah. Dan dia pula usianya panjang. Lama hidup dia. Ya. Dan lagi kata Ibn Abbas, wa awwalu syajaratin nabatat ba'da tufan. Dia lah juga pokok yang mula-mula tumbuh setelah berlaku taufan di zaman Nabi Nuh. Taufan zaman Nabi Nuh ni tenggelam dunia. Habislah semua pokok mati. Lepas tu yang mula-mula tumbuh pokok ialah pokok zaitun. Subhanallah. Hebat kan? Kita tengok pokok zaitun ni luar biasa. Bukan macam pokok durian kita. Ya. Yang keempat, pokok ini adalah pokok barakah. Mana kita tahu? Allah yang beritahu. Dalam surah An-Nur ayat 35 disebut min syajaratin mubarakatin zaitunah, dari pokok zaitun yang penuh barakah. Jadi kalau kita amal mengambil menggunakan buah zaitun ini, makan buah zaitun, mana kita dapat makanan barakah. Berkata Ibn Abbas lagi dalam tafsir Qurtubi, dia kata watambutu fi manazilil anbiya wal ardh muqaddasah. Pokok zaitun ni ditumbuh di dekat rumah-rumah para nabi sejak dulu, dan juga dia tumbuh banyak di bumi suci iaitu Baitul Maqdis. Wada'a laha sab'una nabiyyan bil barakah minhum Ibrahim. Ada 70 nabi-nabi mendoakan barakah pada zaitun ini. Antaranya Nabi Ibrahim. Subhanallah. Hebatnya zaitun ini. Kita tak berebut mengambil buah zaitun, tapi kita berebut mengambil durian. Bukan salah makan durian. Tapi antara dua pilihan ni, kita terlupa yang zaitun ini didoakan oleh 70 nabi-nabi. Maknanya kalau kita makan buah zaitun, kita makan buah barakah yang didoakan oleh para nabi. Ya Allah, subhanallah. Wa minhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan barakah. Allahumma barik fi zait wa zaitun. Ya Allah, berkatilah pada minyak zaitun dan buah zaitun. Qalahu marratain. Kalau Nabi berdoa, dia akan ulang-ulang 2 kali. Allahumma barik fi zait wa zaitun. Seeloknya kita pun nak makan zaitun ni, kita doa yang serupa. Allahumma barik fi zait wa zaitun. Seterusnya, fakta kelima. Manusia paling sihat di dunia ni di mana? Iaitu di Pulau Kreti. Di Kris. Penduduk Pulau Kreti Kris ni, di Kris inilah antara manusia paling sihat. Mereka kurang mendapat penyakit-penyakit kronik. Kenapa? Kerana menurut kajian bahawa manusia di sinilah manusia yang paling banyak mengamalkan minyak zaitun di dunia. Di mana Kreti ini? Tengok peta. Itu dia. Di utara Mesir, Libya, di selatan Turki dan sebelah timurnya negara Arab. Kreti ini dalam negara Greece. Ibu negaranya Athens. Alhamdulillah saya pernah singgah di Athens dalam perjalanan ke Europe. Subhanallah. Orang Islam di keliling dia tak sehebat orang Kreti ini.
Mereka punya lebih banyak mengamalkan zaitun berbanding orang Islam. Itulah kata tadi, orang Islam terlupa tentang barakah zaitun. Akhirnya orang bukan Islam yang mengambil zaitun, buah atau minyak. Di Yunani tadi atau Greece tadi, ada pokok tua, pokok zaitun tua. Ni di antara pokoknya. Berapa tahun usia pokok ni? Orang buat kajian dianggarkan 5,000 tahun sudah. Subhanallah, macam lebih kurang yang di Palestin tadi juga. Tua pokoknya. Dan ini lagi satu, pokok di Greece juga. Tua. Di mana tempat manusia sihat. Berapa usia dia? Lebih kurang 1,500 tahun. Pun lama juga. Allahu Akbar. Seterusnya kita lihat pula fakta yang keenam tentang hebatnya zaitun ni. Pancaran minyak zaitun ni sehebat pancaran matahari. Kita tengok pancaran matahari hebat tak? Oh, hebat. Mana kita tahu? Allah sendiri yang sebut. Dalam surah Yunus, Allah kata, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a." Dia yang jadikan matahari ini pancaran dhiya. Jadi pancaran matahari disebut dhiya, iaitu pancaran yang kuat. Sedangkan bulan Allah Ta'ala sebut wal qamara nura. Cahaya bulan ialah nur, lembut. Dan ayat 35 surah An-Nur Allah sebut yakadu zaituha yudhi walau lam tamsasu nar. Hampir-hampirlah minyaknya, yakni minyak zaitun tadi, memancar sinar dhiya, iaitu seperti pancaran matahari, walaupun tidak disentuh api. Maksudnya apa? Kita boleh fikirkan, iaitu cahaya matahari ini dia panas dan membakar. Menyelinap dia kalau di matahari di atas bumbung rumah kita, menyelinap cahayanya sampai ke dalam bilik kita. Hatta bawah meja pun terang. Tapi cahaya bulan, Allah sebut sebagai nur. Cahayanya lembut dan tak kuat macam cahaya matahari. Kalau bulan di atas rumah kita, dalam bilik gelap. Bawah meja lagi gelap. Jadi hebatnya, minyak zaitun ni, sebagaimana matahari menyelinap ke ceruk-ceruk ruang rumah kita, maka begitulah bila kita minum atau makan minyak zaitun ini, dia akan menyelinap ke dalam seluruh anggota tubuh badan kita. Subhanallah, hebatnya. Hebat betul. Cuma hari ini belum ada yang saya dengar orang dapat kajian sejauh mana kehebatan pancaran minyak zaitun ini sama macam pancaran matahari. Sebab kalau kita tengok dengan mata kasar, tak ada pun cahaya macam cahaya matahari minyak ni. Tapi mungkin suatu masa nanti, bila Allah berikan pemikiran manusia buat alat-alat lagi canggih, dia akan dapat melihat. Seperti di Jepun, orang sudah pun dapat melihat molekul air yang dibacakan dengan surah-surah tertentu. Baca surah Fatihah, lain molekulnya. Baca surah Al-Baqarah, lain lagi molekulnya. Mungkin satu hari akan terselah juga rahsia apa yang Allah sebut ini, bahawa minyak zaitun ni pancaran dia kuat macam pancaran dhiya matahari. Dan seterusnya, fakta ketujuh pula, Allah sebut pancaran minyak dia adalah pancaran sebagai pancaran nur yang berganda-ganda. Nurun ala nur, cahaya atas cahaya. Ini macam mana pula? Bila Allah Ta'ala sebut nur, tadi dia kata dhiya, membakar. Tapi bila sebut nur, dia tidak membakar lagi. Nur lembut. Artinya, walaupun minyak zaitun ni boleh menyelinap ke seluruh tubuh kita, tapi dia tidak jenis kuat, tak jenis garang macam matahari. Dia jenis lembut masuk ke dalam badan kita. Itulah ibaratnya. Kekuatan power dia macam kekuatan matahari.
Tetapi cara dia melakukan operasi dalam badan kita lembut selembut nur bulan. Allahu Akbar. Hebat kan? Cuba kita renung baik-baik ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Mungkin sebahagian kita tak terfikir benda-benda macam ni. Hebat kan? Dan seterusnya, fakta ke-8 tentang khasiat. Khasiat dia amat banyaklah. Macam-macam orang dah buat kajian seluruh dunia dari dulu sampai sekarang. Saya tak dapat nak sebut semuanya. Kita ambil ringkasan daripada kajian-kajian orang. Antaranya, kalau amalkan buah zaitun segar yang fresh, dia dapat menerai kulit. Ini banyak pendapat mengatakan begitu berdasarkan kajian-kajian mereka. Seterusnya, zaitun ni kaya dengan vitamin berbagai-bagai. Vitamin A, B1, B2, C, D, E, K dan zat besi, iron. Dan kajian sains juga menunjukkan bahawa buah zaitun ini mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam bidang perubatan, sama ada untuk dalaman atau luaran badan. Juga, zaitun ini merupakan bahan utama dalam penghasilan beberapa produk, terutamanya produk kecantikan, termasuk juga produk sabun. Pelbagai guna zaitun dan minyaknya. Kajian yang dibuat di Universiti Oxford terhadap 60 orang yang berpenyakit hati. Bukan sakit hati nak marah orang. Ini masalah fizikal hati tu. Kalau kita buat ujian lab, ujian darah, ada orang kadang-kadang kita jumpa bahagian liver function test dia. Ada masalah ALT, AST dan sebagainya. Dan ada orang kita jumpa, dia dah mula bermasalah hati dan masalah hepatitis. Allahu Akbar. Orang yang bermasalah penyakit hati ni, Universiti Oxford telah mengambil 60 orang dan dirawat serta dimonitor oleh doktor selama 4 bulan. 60 orang ni dibagi 2 tim. Satu tim kita gelarkan tim A, 30 orang. Golongan ini diberi makanan selama 4 bulan tadi dengan dicampurkan dalam makanan ke minyak zaitun. Sedangkan kumpulan B, kumpulan kedua, 30 orang juga, mereka diberi minyak tumbuh-tumbuhan lain, bukan zaitun. Apa hasilnya? Subhanallah, setelah 4 bulan, hasilnya ternyata golongan A tadi tinggi peratus sembuhnya. Nampak terbukti bila dibuat kajian. Ya Allah, Maha Suci Allah SWT. Seterusnya, fakta yang ke-9. Rasulullah suruh amalkan. Bila Rasulullah suruh amalkan, maknanya benda luar biasa lah. Kita yang Rasulullah tak suruh makan pun, belacan Rasulullah tak suruh pun kita makan. Tapi itulah kita polon. Setengah orang hari-hari makan. Okey, apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu zait. Makanlah minyak, iaitu minyak zaitun. Waddahinu bih, dan berminyaklah dengannya. Berminyaklah dengannya itu maknanya seperti pakai minyak rambut, pakai di kulit badan dan sebagainya. Untuk kegunaan luaran. Tapi untuk dalaman Rasulullah suruh makan. Kenapa dalam hadis ini suruh makan? Kenapa tak suruh minum minyak? Ada rahsianya. Rupanya bila dikaji-kaji yang Rasulullah suruh makan minyak ni, ini adalah amalan Nabi Ibrahim AS. Yang mana baginda AS makan roti cecah dengan minyak zaitun. Saya amalkan ni, tapi bukan dengan roti, dengan nasi. Bubuh nasi dalam pinggan, curah minyak zaitun. Makan minyak zaitun lah. Jadi, kita tunaikanlah apa yang Rasulullah suruh, iaitu makan minyak.
Ini menjadi amalan orang Spanyol. Mana saya tahu? Saya dah pergi Spanyol atau Spain tahun 2010 mengikuti rombongan HPA. Tuan dah tahu HPA itu apa? Yang termasyhur dia buat antara produk dia ialah kopi radek yang nak masuk TV. Saya salah seorang yang dapat anugerah pelancongan HPA. Dapatlah pergi Spanyol. Sebelum saya nak cerita lanjutnya, apa kisah di Spanyol ni, tolonglah share dan like ke seberapa ramai orang untuk kita panjang-panjangkan pahala ilmu Allah ini. Dan bagi yang belum pernah subscribe, tolonglah subscribe. Kalau dah pernah, tak payah subscribe. Okey, kita sambung cerita Spanyol. Kami tinggal di hotel. Memanglah, mana ada rumah kat sana. Yang menakjubkan, bila kita turun ke ruang makan di bawah hotel, kita dapati sarapan dia bukan nasi lemak, bukan roti canai, nasi dagang jauh sekali. Tapi apa yang kita lihat hidangannya sungguh menakjubkan saya, iaitu disediakan roti, minyak zaitun sebotol kecil untuk setiap orang, madu sebotol kecil untuk setiap orang, dan jam satu bekas kecil untuk setiap orang. Tak ada sos tomato ke, chili sauce ke, kicap, belacan lagi dah tak ada. Bila saya genong tengok makanan tu, walaupun ada sebahagian orang kita macam tak berapa minat, nampak. Bila saya genong makanan ni, terfikir saya, oh inilah makanan Nabi Ibrahim. Rupanya mereka ni turun-temurun, ataupun mungkin setelah kedatangan Islam sana, amalan ini diteruskan oleh orang sekarang. Subhanallah, hebatnya. Kenapa mereka gemar minum atau makan minyak zaitun? Tempat mereka adalah ladang zaitun yang luas. Tengok dalam gambar tu. Macam kita kat sini ladang sawit lah. Sepanjang lebuh raya tu, macam lebuh raya kita lah, kiri kanan sawit. Di sana kiri kanan ialah pokok zaitun. Ini gambar yang saya ambil sendiri ketika naik bas ikut rombongan ini. Ini di antaranya lagi. Dan di Spanyol ni, ataupun dulu terkenal dengan gelaran Andalusia, sebenarnya Andalusia ni merupakan satu kenangan yang dirindui oleh umat Islam. Kerana di sini umat Islam memerintah selama 800 tahun. InsyaAllah, kalau ada peluang, dalam siri-siri akan datang, saya akan cuba ceritakan pengalaman kami mengembara di bumi Andalusia. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kadang-kadang ada benda yang terpegun kita dengan zaman itu. Ini di antara masjid di Spanyol, itu Masjid Cordoba. Masjid inilah tempat Al-Imam Al-Qurtubi mengarang tafsir yang begitu panjang, begitu padat, begitu besar, tafsir yang menjadi rujukan ulama seluruh dunia. Besar macam Masjid Madinah dulu, zaman dulu. Dia lebih besar daripada Masjid Azhar. Ini Masjid Azhar. Tak ada lukisan banyak dan tak sebesar Masjid Cordoba. InsyaAllah kita akan cerita masa akan datang. Seterusnya fakta ke-10. Kita tengok fakta apa kata Ibn Sina. Ibn Sina ni dia ada banyak kitab. Satu daripadanya kitab At-Tibbun Nabawi ataupun Perubatan Nabi. Kitab Tibbun Nabawi ini sudah pun menjadi rujukan beberapa buah universiti di dunia, termasuk Universiti Oxford. Dan terkini tahun 2010, Universiti Beijing pula mengambil kitab ini sebagai bahan rujukan di universiti mereka. Banyak apa yang diceritakan oleh Ibn Sina tentang kehebatan zaitun. Tapi saya ambil satu ringkasan ayat dia, yang merumuskan semua itu. Dia kata jami'u anwa'iz zait, semua jenis minyak zaitun ni
muqwi lil badan, menguatkan badan, musyid lil harqa, dan mencerdaskan pergerakan. Oh, hebat kan? Hebatnya zaitun. Para pendengar sekalian, macam mana kita nak amalkan zaitun ni? Kita ambil buah ke atau minyak? Kalau buah fresh, tak adalah di negara kita. Kena pergi kat Sepanyol ataupun negara Arab. Kita akan jumpalah buah dia. Tapi tak ramai orang suka pasal dia ada yang keras, ada yang tak berapa. Dia bukan manis. Bukan macam apple dan limau. Jadi, orang buat jeruk. Dan yang jeruk zaitun ni banyak di kedai-kedai Arab, di Malaysia. Alhamdulillah saya selalu sering belilah. Selain daripada buah, sama ada fresh atau yang jeruk, ada juga minyak zaitun. Ini seluruh dunia ada minyak zaitun. Jadi amallah sebagaimana yang Nabi suruh tadi. Nabi Ibrahim lakukan. InsyaAllah, buah dia makan. Kadang-kadang ada orang suka gatah je buah ni. Ada orang makan dengan nasi. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa share ke seberapa ramai yang mungkin. Semoga kita mendapat pahala berpanjangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.